dekat Mawib, dekat mana? Jalan apa? Dekat Darul apa nama? Darul Zakat ni. Feeder ni parking. Subuh lah. Saya baik parking kat situ. Guard tu datang. Apa hal cik? Dia ceramah. Kata dah tak ada orang. Kata dah tak ada orang. Dia kata kan. Jadi saya pun mujur lah kan. Sebab dah tak ada parking, saya parking lah kat situ. Tak apalah. Memang ceramah kat sini kan. Sebab tersilap save. Kan bila kita tekan Google tu, kita tekan dia tu automatik bagi kita save lah dalam kalender alamat dekat situ. Tengok balik letterhead, oh dekat bangunan Perkim. Alhamdulillah. Seronok orang bagi tadi sarapan kat luar. Ada minuman kat sini, dia siap minuman, tapi kita minum kat luar. Sebab awal sangat, pejabat belum buka. Saya subuh kat Sungai Bersih, habis je tau. Subuh kat betul Sungai Bersih, sebab takut jam kan. Ramailah budak jururawat tadi. Jururawat tak salah kan? Semua ceria. Yang saya pun buat tak tahu kan. Kalau lawa mungkin saya nyaut lah kan. Tak adalah saja kan? Jadi tajuk kita pada hari ini hijrah lah. Sebelum terlalu saya ingatkan dekat TV hijrah yang pakai benda ni. Sini pun pakai juga kan. Cuma yang sekarang ni dia dah pakai solid-solid dah tak. Rancangan Samsul Debat dah habis. Ada yang minggu depan dengan minggu satu lagi tu episod last tu. Ada rancangan terkini. Tajuk dia rahsia. Tak tajuk memang rahsia. Bukan nak rahsia sangat, tak tajuk tu rahsia. Itu sebulan saya dah beritahu dah cerita tu cerita apa kan, rancangan apa kan. Jadi bila sebut hijrah ni, hijrah yang kita tahu lah, hijrah yang kita tahu. Bila tajuk ni hijrahlah sebelum terlambat kan? Sebagaimana yang kita tahu hijrah Nabi ni, hijrah daripada yang paling popular lah yang kita ingat, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita tahu tu aspirasi perjalanan hijrah tu. Aspirasi itu adalah pertama diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Maka Nabi kita berhijrah. Tak ada banyak songel. So pindah. Hijrah. Pergi. Allah Ta'ala suruh buat. Allah Ta'ala kata jangan. Itu pengajaran yang paling basic. Yang mana itu pun kebanyakan kita masih lagi tak buat. Padahal benda paling senang sekali. Kan kalau kita ikut orang, weh aku tak tahu. Tak apa, kau ikut aja. Kan? Gitu kan? Aku tak tahu, kau ikut aja. Tak apa kalau aku pergi tu. Aku bukannya staf Mawib dan bukan staf Perkim. Boleh kena dengar ceramah Samsul Debat ini. Kau pergi je. Kau ikutnya. Aku duduk situ, kau duduk situ. Macam tu lah. Jadi maknanya main ikut-ikut. Bila sebut pasal Samsul Debat tadi, saya semua pengacara majlis akan sebut macam tu. Beliau dipanggil debat mana kepenglibatannya dalam debat. Dan beliau juga kebetulan adalah merupakan pengurusi alumni debat Malaysia. Sebenarnya tak, bukan itu sebab ada. Datuk, saya diminta berceramah di Surau Puncak Setiawangsa KL. Dulu saya ceramah, nama saya ni Syamsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Biasa orang introduce saya macam tu. Saya waktu nak ceramah di Surau Puncak Setiawangsa tu antara surau yang paling comel saya nak ceramah. Sebab bila saya tengok carta organisasi kan, Datuk Seri, Datuk Tan Sri, Datuk tak ada batu incik dah. Semua pangkat besar-besar. Saya masuk dan kereta boleh buka buku, takut salah cakap. Jadi penganjur masa tu dia terlupa. Siapa nama penceramah tu? Samsul apa tak ada? Samsul. Tapi pangkat dia dalam debat-debat macam tu lah. Akhirnya penceramah malam ni dia tulis Samsul Debat. Itu mula. Salah seorang yang dengar ceramah tu Tuan Haji Izlan. Dia dulu masa tu astrowasis. Jadi dia ingat memang nama gelaran saya Syamsul Al-Debati. Dan semua melukik Samsul Debat. Itu mula.
Itulah mula dia, kan? Jadi alhamdulillah sampai hari ni melekat, saya pun tak payah apa. Budak-budak pun kena. Bukan lepas tu mak dia, ya Allah, saya pun heran yang minat saya ramai orang tua-tua. Ada sekali ada anak dara tu, anak dara, ya Allah, sasa depan kan? Kita pun okey. Ya Allah, mak saya minat betul tu dalam. Mak dia juga baik channel kan. Tak dapat jugalah baik channel kan. Tak kisahlah kan. Jadi itu pun hijrah juga tu, berubah. Jadi Allah Ta'ala bagi saya satu perkara, satu anugerah Allah Ta'ala bagi kat saya. Ini pun hijrah. Yang mana Allah Ta'ala bagi saya satu benda supaya ingat semua orang tengok kau sekarang. Tak boleh nak ambil perangai yang kemukan ni dah. Menggaru macam ni pun orang viral. Dah berondo. Alhamdulillah, tadi Samsul Debat senyum kepadaku. Update. Tak faham betul orang. Contoh. Jadi benda basic Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Allah Ta'ala suruh tinggal, kita tinggal. Benda paling senang sekali hari ni saya bagi poin pertama supaya ingat. Bukan benda payah pun. Itu sebab bila kita sebut pasal, kita sebut tentang redha. Redha ni ada dua. Redha dengan pertama, apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita buat. Itu satu. Walau susah macam mana pun kita buat. Contoh mengerjakan haji. Kan? Boleh mengerjakan haji ni. Pertama dari segi keuangan. Ada orang tu mengumpul duit ke main payah nak pergi haji. Saya cuba cakap KL jugalah. Punya payah mengumpulkan wang untuk mengerjakan haji. Kali Jadi kadang-kadang bila dah kumpul duit, sampai masa tak boleh pergi pun ada. Ada orang tu pula dengan penuh serba kemenggigilan. Dah uzur. Contohnya dapat pergi. Kan? Dan dia melibatkan aktiviti-aktiviti fizikal, pergerakan yang banyak, dan juga kita memerlukan stamina yang tinggi mengerjakan haji. Yang tua-tua mesti cakap, kau muda-muda ni pergilah. Yang tu dah tua pun nak pergi. Jadi yang muda ni pun pergilah daftar kat tabung haji. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, saya akan mengerjakan haji pada tahun 2036. Dan sekarang punya panjang queue kan. Tak apa, pergi daftar. Niat yang baik Allah Ta'ala dah kira. Jadi, tapi yang hebatnya tu, bila balik daripada haji, semua cakap, ya Allah, bilalah nak pergi lagi. Tak ada yang cakap, takkan ingin dan pergi haji lah dah. Gila betul, panik. Tak ada yang cakap macam tu. Kan? Tak ada siapa yang cakap macam tu. Itu satu. Redha yang kedua adalah redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ke kita. Benda baik Allah Ta'ala bagi. Ujian pun Allah Ta'ala bagi. Dan ujian Allah Ta'ala bagi ke kita ni macam-macam. Jadi dalam ada kita dapat macam-macam, maka hijrah diri kita, bersedia terima apa juga yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Itu sebab hijrah hari ini bukan cerita hijrah tempat sahaja. Mungkin juga melibatkan hijrah tempat. Selama ni kita duduk di kawasan perumahan yang mana majoritinya bukan Islam. Bukan Islam. Kita duduk. Apa lah pada padam tu? Yang gurau lah benda ni kan. Kalau duduk belakang tak? Jadi zaman ni duduk dekat kalangan masyarakat majoriti bukan Islam. Kita rasa bahagia, relax, tak ada siapa tegur kita. Nak kasi pendek pun tak marah. Telanjang pun tak tahu. Tapi akhirnya sampai masa kesedaran kita, tak boleh ni, aku kena pindah ni, payah nak kenduri. Pun tak ada point. Payah nak kenduri je. Dia nak pindah. Kenapa kau pindah? Payah nak kenduri. Dapat tu lah. Kenapa kau pindah? Bini dia nak bising, memakak. Dia dapat senyapkan. Dia dapat senyapkan isteri dia sekejap. Kenapa nak pindah? Dah tua-tua ni, biarlah aku pindah duduk kawasan orang Islam, dekat dengan surau. Mudah-mudahan mudah aku beribadah. Dapat pahala. Dapat pahala. Sebab niat kerana Allah. Tu sebab bila hidup ni kan, ada satu tajuk buku tu saya suka tu. Hidup dengan Bismillah.
Nampak? Dengan nama Allah hidup kita ni. Dalam surah An-Nisa yang kita baca, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Yang bermaksud barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kan, maka dia akan mendapati bahawa bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Jadi hijrah kita ni sekarang semestinya hijrah tempat, tapi hijrah perangai, hijrah sikap. Kan? Orang jabatan lain ni saya tak risau kalau perkim dengan majlis agama Islam. Dah tentu majlis agama warak dua barkun. Semua dengan guk ke lantai. Ya. Ceramah pun kayak surau. Faham tak? Mana nak menunjukkan keimanan dia tu bercahaya daripada luar. Bercahaya-bercahaya pun nampak kan. Jadi hijrah kepada Allah. Hijrah kita hijrah kepada Allah. Rapatkan diri kepada Allah. Yang pertama mahabbah dari tiga. Pertama mahabbah kecintaan kita kepada Allah. Mengatasi segala-galanya. Bila ada konflik antara isteri dan Allah, Allah dulu. Konflik antara mak dengan Allah, Allah dulu. Contoh, ya, kita dah kahwin, kau coraikan budak tu dan tak suka antara murka Allah dengan derhaka mak, mana nak kena pilih? Murka Allah pilih dulu. Maknanya jangan kita terperangkap. Selesaikanlah elok-elok. Manusia ni ada cara kena-kena hati mak tu. Contoh kan, mahabbah kecintaan kepada Allah mengatasi segala-galanya. Antara Allah dengan cerita Korea, konflik tu, dah lah tak ada PVR, tak payah nak rakam, jap lah jap. Semayang untuk jap lah, tak habis. Cakap Korea. Tu golak tu biasa tengok tu kan. Tu mahabbah. Yang kedua, beribadah dia kepada Allah. Sebab nak dapatkan ibadah Allah dengan ibadah ubudiyah. Mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Nak capai ibadah kerana Allah itu pun payah. Tapi kena buat. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, riak. Anda dan hari ini semayang. Semua orang tengok dan yang paling awal bacaan dan jelas lah tu. Imam yang sebelum ni semua goyeh. Dia lah cakap, imam sebelum ni bacaan tak clear, aku paling clear sekali. Dia terdatik dalam hati, istighfar sampai. Kadang-kadang biasa termasuk yang bercakap ni cakap orang lah. Kadang bila ceramah nak tengok orang main ni bukan main lagi. Bila tinggal astagfirullahalazim, ya Allah Akbar. Oh tak ada. Semua Allah Ta'ala hanya kuasa. Allah Ta'ala gorakkan ramai datang. Kalau Allah Ta'ala bagi gorak semua nak datang, tapi semua dah hal macam. Sudah tinggallah saya dengan pengurusi dengan tiang kamera. Dengan tiang kamera tu kan? Kamera mana buat balik dengan tiang ni. Sebab dah hal tak sampai buat tiang. Kata kan. Nampak tak? Dan yang ketiga, tawakal. Penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Apa juga yang berlaku, tawakal Allah. Ikhtiar dulu. Macam tu. Begitu juga berhijrah kita kepada Rasulullah SAW. Maknanya hijrah kita nak rapatkan diri kita dengan Nabi. Bayangkanlah benda-benda simple pun kadang-kadang kita tak buat. Selepas zaman Nabi dulu ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki entah macam mana dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Bila dia tengok Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Nabi memalingkan muka. Dia kena tu Nabi, ya Rasulullah, kau tak kena aku kau. Kenapa kau palingkan wajah kau? Bukankah aku ni hamba kau? Bukankah aku ni umat kau? Bukankah kau lebih kenal umat kau melebihi kau mengenali mak ayah kau sendiri? Dia tanya pada Nabi. Maka Nabi menjawab, memang betul aku mengenali umatku lebih daripada aku mengenali ibu dan bapaku. Tetapi sesungguhnya aku tak kenal akan engkau kerana engkau tidak pernah berselawat kepada aku. Ya, kadang-kadang benda kecil.
benda yang kita pandang kocik lah. Kadang selawatan terperanjatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik, memang agak lelaki balik. Time terperanjat, berselawat pakak memang tak ada. Nak tunggu terperanjat, berselawat. Contoh, kan? Orang mau tak lah nak pergi ni, dia memang selawat tu kat bibir. Saya tadi apa bono yang berbisik-bisik ni, bisik pasal semua selawat. Tak lah. Ya? Jadi lepas tu lelaki tu bila Nabi sebut macam tu, terjaga daripada tidur, menangis. Selepas pada tu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang daripada 1000 kali sehari. Bila dia mewajibkan diri dia berselawat 1000 kali sehari, selepas beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi. Dan Nabi kata, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Nampak? Selawat banyak-banyak. Kan Nabi sebut, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kedakut adalah bila disebutkan namaku dia tidak berselawat. Nampak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Ingat untuk Nabi tu. Mana tahu nama lelaki kita Muhammad. Dia panggil lelaki, Bang Muhammad, lelaki sallallahu alaihi wasallam. Jangan pukul rata pula untuk Nabi tu. Kan? Untuk Nabi. Bayanglah Nabi Musa berburak ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu masa tu Nabi Muhammad belum lahir. Wahai Musa, barang siapa mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan ku masukkan dia ke dalam api neraka. Musa tanya, Ahmad ni siapa? Siapa Ahmad ini? Oh, rupanya nama Nabi kita kat langit, nama glamour dia Ahmad. Di dunia panggil Muhammad. Itu sebab siapa nama Ahmad tu elok. Jangan kau tambah-tambah lagi. Mat motor, mat besen, macam-macam lah. Kan? Mat tiger lah kan. Ahmad lah panggil. Kan? Anak kita tu sebab jadi perangai macam polosit kan. Sebab kita gama menukar nama. Nama Muhammad, anak kita kalau nak bagi elok perangai, panggil nama penuh. Syamsul Amri. Duduk dan diam. Syamsul debat tak mau, dia diam ni, dia ceramah. Syamsul Amri, duduk diam. Kan? Jadi kalau kita nak cakap dengan suami kita, nak dapat perhatian, dia cakap nama penuhnya. Abang Syamsul Amri, oi, dengar ni. Saya tersebut kan. Kan? Wahai Datuk Hasbullah. Contoh. Nama penuh siap dengan pangkat sekali panggil. Yang kadang maknanya serius tu. Betul tak? Panggil nama anak kita. Kan? Siti Hajar. Ada orang Siti Hajar? Ada mulut. Kau. Siti Hajar dengar cakap mak. Dia cakap nama penuh. Ini tak? Long. Dengar ni. Dah lah Along tu dia ringkas kata tinggal long je. Kan pemalihnya kau bagi nama tu gabungkan nama kita. Demi kasih sayang kita. Nama saya Maznah. Nama abang Daud. Nama anak kita Mazda. Yahya Mahani, Yamaha nama budak tu. Itu nama Jepun tu. Kan? Tengoklah. Tapi sebenarnya elok tu. Kita ada majlis agama, kita ada perkim, kita ada pejabat mufti. Nak bagi nama anak kan? Relax, jangan tergesa-gesa. Kan? Sunnah tu bagi nama hari ke-7. Saya anak saya hari ke-7 baru declare siapa nama dia. Saya tanya pejabat mufti tu. Ustaz, ni nama mana yang elok? Nama ni okey tak? Tanya. Kadang-kadang buka dalam buku tu betul, ada senarai nama-nama yang baik. Tetapi ada nama tu maksud dia baik, tapi perangai dia waktu zaman Nabi orang tu perangai tak elok. Orang mula dia comel, elok tak ada moden dengan gitu kan. Ambil nama Nabi, insyaAllah tentu elok kan. Syams Al-Amri.
Matahari, ketua segala matahari. Maknanya dia paling panis sekali dalam rumah tu. Iya. Kan, adik-beradik saya semua Syamsul. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi, Syamir Hafizah. Itu kembar lelaki perempuan. Adik saya yang kecil sekali. Kan. Nah, dia tu lah. Syamsul Debat ada, Syamsul Dabi ada, Syamsul Debat ada, semua ada. Mana satu nak kan. Payah bila nama sama dulu kalau orang telefon. Assalamualaikum, dia cakap dengan Syamsul tak cik? Syamsul mana? Dah keliru kawan tu, kelabu dah. Banyak ke Syamsul cik? Semua Syamsul dalam rumah dia. Yang bercakap ni Ismail. Kena cakap dengan Ismail. Abang dia kuat gurau kan. Abang saya kuat gurau. Baiklah saya ni serius kan. Betul kan? Jadi makna kata perubahan. Bila sebut pasal Nabi tadi, hijrah ke arah Nabi, makna kita cuba pula nak jadi macam Nabi. Tapi ayat orang kita yang paling sakit hati dengan apa tau? Oh, dia tak boleh lalu macam ni lah. Adam ni. Maka cuba tahu boleh tak? Boleh. Orang kita gemar sebut apa? Bila kita sebut, tengok Nabi. Nabi mana rupa macam ni? Itu Nabi. Kita ni bukan Nabi. Tu ayat tu sebenarnya kalau Nabi masih hidup, Nabi kecil hati. Kata umat Nabi, kata sayang Nabi. Kan? Nampak tak? Kalau sayang Nabi, ikhtiar nak buat apa yang Nabi buat. Dari segi akhlak Nabi satu, dan yang kedua dari segi kepatuhan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah yang simple-simple lah sebagi-pagi. Kan? Akhlak Nabi, sunnah Nabi buat. Antara sebab-sebab, antara Ibrahim Adham kata, antara sebab-sebab doa tidak dimakbulkan. Yang pertama kata takut pada Allah tapi tetap buat yang Allah Ta'ala larang. Apa benda takut macam tu? Buat maksiat torang-torang. Siap beli tiket tu torang lah tu. Beli tiket nak pergi Thailand. Torang-torang dapat maksiat. Niat Allah Ta'ala tahu beli tiket untuk apa. Kan? Dah masuk ke pusat jualan ayam kampung dan ayam pokan. Faham? Ada yang berkorut tu tak faham. Ke Thailand banyak ayam. Dia masuk ke pusat makan ayam. Faham? Saya malas nak pakai ayam tak elok ke surau ni, tu saya sebut ayam. Dia masuk dalam tu, tak apa kau jobek maksiat dalam tu, main congkak dan sebagainya. Keluar daripada pusat maksiat ni, dia boleh tanya tu, lapar pula kat mana restoran halal. Dia boleh tanya tu. Heran nak orang kita ni, bab mentenarah tanya dia benda halal. Baik tak? Torang-torang buat maksiat depan Allah. Satu. Yang kedua, sebab doa tak makbul, kata sayang Nabi tapi tak amal sunnah Nabi. Minum mai masak ni pun sunnah Nabi. Niat aku minum ni sebab Nabi pun ramai minum dapat pada sunnah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kita ni tu kena tunjuk contoh, bu faham. Itu saya minum tadi. Apa sunnah Nabi yang kita buat? Buah tamar tunggu bulan puasa. Buah tamar ada tak? Bulan puasa banyak lah ke rumah ni. Tak sogan dia mengaku macam tu dah. Pagi raya makan mula dengan buah tamar, tu sunnah Nabi. Dia boleh cakap, memanglah Nabi makan buah tamar tu ya doh, kita dah lamang lah balun dulu. Nampak ayat dah. Kurang hajar betul, nampak tak? Bukan payah mana makan buah tamar tu. Makanlah buah tamar. Kan? Mulalah bulan puasa, mulalah dia berbisik. Besar tayo. Besar tayo. Habis bulan puasa, buah tamar, kotak dengan usuk-usuk hilang. Tak ada waktu tinggal ada. Rumah orang Islam ni dua bondo memang kena ada. Nabi kat rumah dia dua bondo memang ada. Pertama buah tamar,
Kedua, madu. Faham, perempuan? Baguslah kalau faham. Jam tu cara golak mana doreh dia faham. Pertama buah tamak, kedua madu. Enggak, madu. Madu labah. Nampak tak? Nak logo dah. Cakap dia torang. Apa marah warna? Bono baik tu tak? Orang perempuan, saya ceramah itu dekat Semenyih. Bukan Semenyih, sorry. Apa nama tempat Sungai Buloh tu? Sarjana utama. Wanita dambaan syurga. Hui, tajuk. Soalan ni kan kita kena faham tajuk dambaan tu makna didamba, makna syurga tu mendamba wanita tu masuk. Bukan wanita tu mendamba nak masuk syurga. Wanita dambaan syurga. Syurga tu nak bona perempuan tu masuk. Betul ke tidak tajuk tu? Betul ke tidak? Dah mula dah confused lah. Dia pun tak sure nak sana aku masuk syurga. Tak. Wanita tu mendamba masuk syurga, kita faham. Ni syurga. Apa? Wanita dambaan syurga, maknanya syurga nak wanita tu masuk. Betul ke tidak tajuk tu? Dia kata tak. Dalam hadis Nabi sebut, kan? Nabi kata wanita ni kalau jaga 4 perkara. Pertama, jaga solat dia. Kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, menjaga maruah suaminya. Yang keempat, dia menjaga maruah diri. Ketiga, menjaga maruah diri dan suaminya. Yang keempat, apa dia? Taat pada perintah suami, maka masuklah ke dalam syurga. Di mana-mana pintu mengikut pilihan hatinya. Bayangkan, daripada dunia sampai dengan aku, sampai syurga. Dia pilih, tetap pilih. Punya cerewet dan perempuan, pintu boleh pilih masuk pintu mana. Tapi makna boleh pilih. Makna betul tak wanita dambaan syurga? Betul. Dengan syarat ompek bondo ni kena jaga. Jaga maruah suami. Jangan mengamuk, tak tentu pasal, mengelintir. Tahu mengelintir. Berguling-guling. Tapi aku nak juga peti ais tu. Tahu lah kan? Jangan jaga maruah suami. Diamlah. Orang sebelah dah mengam. Ya dah dong. Contohlah. Saya kena gaya kan baru dia faham. Taat perintah suami. Taat perintah suami. Setuju ke tidak? Maka taatlah setiap kehendak suami. Setuju? Rasanya apa dah? Ada seorang tu tak ada. Saya ulang balik semula. Nak masuk syurga tu tadi, mana-mana pintu, masuklah dengan syarat 4 perkara. Termasuklah taat perintah suami. Setuju? Maka taatlah setiap perintah suami. Setuju tak? Yang jantan jawab kenapa? Okeylah. Maka taatlah perintah suami. Setuju tak perempuan? Tak, okey, saya betulkan. Maka taatlah perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Nikah baik tak? Kan kata perangkap ni Malaysia tu menyosar dia jawab dia kan. Aduh. Dia sebenarnya biarlah kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Tu tak perempuan nak nikah satu lagi pun biarlah kerana Allah. Betul tak? Ya, orang lelaki itulah. Itu jawapan yang terbaik. Kenapa abang nak kahwin satu lagi? Saya ni tak cukup baik. Kata abang, awak ni baik dah untuk saya, tapi saya kahwin kerana Allah. Orang perempuan kalau boleh settle dengan jawapan tu tak apa. Tang itu kan Allah. Salah tu. Itu salah tu. Dia marah, tetap marah. Orang perempuan ni tak apa kau mengamuk lah dia.
Macam bola petalan penyongik tu. Cubalah sabar kan, sabar. Tenang. Bila suami tu cakap kan, tenang ya. Abang rasa suami ni ambil jalan yang betul. Dia tak nak menipu isteri dia. Abang rasa abang nak kahwin satu lagi. Dia selalu macam tu lah, kedongan tidak ya. Abang rasa abang nak kahwin satu lagi. Rupanya jangan marah-marah, tenang. Bila agaknya bang? Tapi sebelum jawab tu, ambil batu asah dengan pisau. Agak-agaklah bila. Cuba abang cakap. Abang cakap lah. Tak adalah manalah tahu. Jangan lagi. Aku gurau tadi tu. Daripada kita larang, marah dia lagi dia buat. Macam budak-budak lah kan. Budak-budak. Jangan usik lagi dia pegang. Jangan lagi dia buat. Betul tak? Jangan larang suruh. Bila bang agak-agak. Kalau dah nikah-nikah lah. Orang perempuan ni mulut dia jaga suami kita ni. Hijrah. Sebab apa? Tadi kalau barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ni luas dan rezeki yang banyak. Dalam kerja kita ni kan banyak hijrah. Tu sebab bila dapat surat kena pindah pergi unit yang ini, jangan mungut. Dah elok jaga kaunter, kena pergi lah jaga file. Macam terbalik ya. Dah elok jaga file, kena jaga kaunter. Tak tu kenapa malih jaga kaunter, panik senyum dia. Selamat datang buat dengan Islam Melayu. Ya cik. Kau nak marah ni apa penuh ni jangan sama cik. Saya tengok dulu ya. Panik dia. Ya. Hijrah. Orang bekerja ni macam tu lah. Rezeki masing-masing. Kadang kita bersangka-sangka tu. Apa itu ada pula yang melaun, yang gamar membisik kat kita tu. Kau kena pindah kan. Dan tahu ni siapanya kerja. Oh ya kan. Penjahat dalam jabatan tu lah dia. Mesti ada masalah. Kau cuka ingat balik. Kita ada masalah kau kalau pindah hari ni. Iya. Tak cik aku tanya ni yang seorang pun sama Subhan. Mengangguk lagi lah kita percaya. Wahal bos tadi pindah-pindahkan dia sebagai langkah persediaan sebelum nak naikkan pangkat dia. Besok naik pangkat senang, semua kerja dia dah tahu. Saya buat game, masa tu saya buat game untuk team building, untuk tim Mahkamah KL. Saya buat team building. Dia letak syarat team building tu 3 hari 2 malam saya seorang yang ceramah. Orang lain tak nak, dia tak nak nanti kan tiba-tiba dia berceramah lain. Yalah, kau lah. Tapi dengan satu syarat, saya tak syarat. Exercise tu biarlah assistant saya buat. Tapi exercise pun saya nak buat sedang gila kerja kan. Saya buat ada satu game tu. Kan macam masuk hari kedua kan ada macam ala-ala explore race. Apa amazing race ni. Ada satu checkpoint tu kena main damula. Ramai tak perasan orang tua-tua dulu suruh main damula tu, suruh tengok tu lah hidup kita. Ni ya. Ada orang berbaling sekali dah naik tangga. Beruk naik. Yang seorang pula jap-jap pula. Kerja-kerja pula melorot turun. Yang mana? Iya. Ada seorang tu lagi lah. Ular tidak, tangga tidak. Semua dilangkau Kepala ular tidak, tangga pun tidak. Masalah ke 98 kan. 98, 9, 100 hundur je. Kan? 100 hundur belakang balik mana? Hidup kita macam tu. Apa maksud tangguh? Ada orang nasib dia baik, Allah Ta'ala takdirkan dia kerja 3-4 tahun dah naik pangkat. Bos yang kata nampak memang tak boleh bona, dah pernah bagi dia naik pangkat. Handa budak ni. Yang kita orang pula je ni pemalih, ngangkang ya. Apa itu bongi? Kenapa dia naik dulu? Kenapa dia tak naik? Siapa cakap naik pangkat mesti ikut turn? Siapa cakap? Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan bos kita tak nampak kerajinan kita, kebaikan kita, redha. Banyak li benda lain.
Tak. Ada orang tu pula jap-jap ulah, kejap-jap ulah, kejap-jap tukasnya. Semua tak nak ke dia. Bersurat tolong pindahkan dia ni. Tolong hantar. Contoh kan, tak apalah, kojo, topik baru belajar, benda baru, cuba ambil benda positif. Yang 98, 9, 100 mundur balik tadi. Manjang sambung kontrak. Ingat dah habis, sambung lagi. Dah habis, sambung lagi. Mana? Masing-masing. Kan? Khidmat dia masih diperlukan. Macam tu baca kan? Nampak tak? Jadi makna kata, kehidupan kita macam tu. Jangan nak dongki-dongki dengan apa yang orang lain ada. Nabi tak ajar kita tamak. Nabi tak ajar kita dongki. Nabi tak ajar kita sombong. Baru pakai baju purple sesama dah sombong. Contoh, yang baju purple je boleh duduk depan tau. Yang lain semua duduk belakang. Contoh lah kan. Contoh. Kan orang sini dia tampil lain. Kan? Betul tak? Makna kata semua Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang kita cepat sangat mengambil kredit untuk diri kita. Wahal itu semua hak Allah. Segala puji kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kan. Macam manalah kita rasa layak terima pujian. Itu tanda kita sabut tanpa kita tahu. Faham tak? Perasan tak? Sabut tanpa tahu. Kalau waktu kita faham Alhamdulillah tu, makna orang puji kita kan, kita akan tahu tolak. Wih anda kau, wih hebat. Dan orang kau tolong dia dapat kerja. Ya Allah tak ada. Masya Allah. Bukan. Kau jangan salah faham. Semua Allah Ta'ala punya kerja. Aku hanya hantar orang. Orang tu nak tengok kau, orang tu pilih tak ada kena-mana kan. Aku ni hanya mampu hantar orang. Itu pun Allah Ta'ala bagi keizinan. Bila dapat benda kita tolong orang, bersyukur satu perkara, Allah Ta'ala mengizinkan kita membuat manfaat pada orang lain. Kan? Faham tak? Maknanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Jadi boleh tolong orang, Alhamdulillah, dengan izin Allah. Ikhlas, dia takkan sobut, dia takkan harap balasan, malahan terima kasih pun dia tak harapkan. Macam tu baru cerita ikhlas. Tapi terbalik orang Malaysia ni, kecuali yang kau jual kek mawin dengan perkip, kena lapik siap-siap tu. Aku dah tolong dia, aku tak kisah. Ikhlas. Ikhlas, dia sobut tu. Aku ikhlas, tapi yang aku bongkar hati tu, terima kasih pun tidak. Ayat biasa pakai kan. Walhal, orang yang ikhlas, terima kasih pun tak harap. Yang dia harap redha Allah, balasan daripada Allah tu yang dia harapkan. Tu sebab takut bila terasa diri sikit, zero. Tak ada point dah tolong orang kalau sabut balik semula. Yang dia tolong marin tu, yang dia dapat kojo tu, aku yang interview tu. Aku yang tanya, aku tanya soalan senang biar dia dapat kerja. Nak beritahu sebab dia terlupa dia boleh duduk kat bilik interview tu sebab Allah Ta'ala izinkan hari tu dia sihat. Hari tu kena penyakit go out, gaut lah. Macam mana? Semua dengan izin Allah. Jangan tamak. Jangan tamak-tamak. Nabi tak ajar kita tamak. Jangan ambil hak orang, kongsi tak apa. Faham? Kalau faham manggu. Contoh kalau kat luar tu kan ada makanan, seorang satu, janganlah bawa but. Jangan ambil banyak, tamak. Contoh bagi si lemak, ambil si lemak seorang satu sudah. Tapi kalau nak ambil 3 dengan niat nak kongsi, tak apa. Itu maksud saya. Jangan disangka-sangka, tahu. Yang niatku suci dan murni. Betul tak orang membuat? Marah waktu dia kalau kait-kait dengan tajuk macam tu. Muka memang tak boleh tolong macam ni lah muka. Ceramah kat Palung kan, sabut tu marah.
Yang paling grup Marhaban Berzanji. Siapa ni kan? Marhaban Berzanji ni yang tua masuk. Cuba macam ni memuda masuk. Kan elok. Marhaban ya marhaban. Elok. Minta tu marhaban ya marhaban. Macam mana lawan lelaki tak lagi pergi buat kemah ni? Tak daya orang ngawi, lolak. Ngedang tu. Kan? Saya ceramahlah masa tu. Sesungguhnya orang perempuan, kalau boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Biar dia neraka, dia jawab. Tak sampai sebagai hadis tu, dia jawab. Biar dia neraka. Yang seorang tu lagi nak, cubalah kahwin, saya potong. La ilaha illallah. Cuba bawa bersabar. Nama dah elok, dah sabariah, binti sabar. Kenapa dia sabar? Saya potong. Yang lelaki tengah naik motor, tolong ke parking tu. Malam tu tidur tak leno. Ni jago tengok derita. Dia kata, mosah lah ganih bini kan. Malam tu tidur suara dalam ni 3 lapis. Menyarap tidur. Ada seorang ustaz bercamah KKL. Tak sebutlah ke jabatan mana. Orang perempuan tak nak ke payung emas. Menjawab perempuan tu, syurga besar elok, sajuk tak ada payung lah. Jangan langsung dia. Langsung dia. Aduh. Dia tak yo pula langsung. Lain dekat lepas tu tak ada, dia bawa hujah tu lah. Kan? Jangan tamak-tamak. Ya. Allah Ta'ala janji akan sampitkan lubang kubur orang yang tamak sampai berselisih tulang rusuk. Kenapa nak ambil hak orang? Betul tak? Kongsi tanpa kan? Kau dapat jangan tamak-tamak. Tak berbaloi sebab dia nasi lemak, lubang kubur kita disampitkan. Tak berbaloi. Okay. Yang kedua, jangan dengki. Dengki ni Nabi pun ajar, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Ni tahu okey Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Nabi beritahu sesungguhnya hasad itu mampu memakan amal kebaikan umpama api membakar kayu. Ugi amal baik kita disodot-sodot habis tak ada sebab dia dengki dengan orang. Kenapa? Kenapa nak dengki? Dengki untuk naik pangkat. Dengki ni maksud dia bukan iri hati. Maksud dia bukannya tak perhati dengan orang. Maksud yang paling tepat ikut kamus Majlis Agama Islam Wilayah. Maksud yang paling tepat dengki ni adalah sama artinya mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Nah, kalau kita fikir macam tu maksudnya memang tak berani nak dengki. Biarlah dia dapat tu, alhamdulillah. Kita tak dapat pun tak apa. Dah tentu-tentu dan pemalih kita. Marah tak dapat anugerah khidmat cemerlang. Biarlah tak dapat. Orang lelaki ni kan kalau dia tak dapat, dia elok juga satu panggil orang lelaki ni. Kalau tak perhati, dia cakap straight dia. Dalam setahun berapa ramai dapat anugerah khidmat cemerlang? 30. Lebih kurang 30. Cuba kalau orang lelaki, dia tengok kawan dia dapat, mesti dia sana, kau macam mana boleh dapat? Cuba cakap sikit. Kau jual lebih kurang aku ya. Makan pun sesama, minum sesama, ponteng sesama. Macam mana kalau dapat kau cerita sikit? Tu orang lelaki. Orang perempuan ni tak cakap. Puji depan-depan. Tahniah lah. Tahniah. Seronok sangat bila kau dapat. Kat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH, geng-geng tak perhati. Dia add semua kawan-kawan sampai terlupa, termasuklah budak yang timur anugerah. Dia baca, benda nangis nak baca orang tu. La ilaha illallah. Syukur, biarlah kita tak dapat anugerah cemerlang. Sebab orang dapat anugerah cemerlang, lepas itu orang semua perhati tu. Yo kau dah rajin. Yo kau dah baik kerja. Elok kita tak dapat tu. Tak payah paning-paning kepala. Dah tentu-tentu pemalih. Itu sebab dekat Mara Jalan Raja Laut, saya ceramah hari Q, hari Inovasi, dia bagi macam-macam anugerah lain tau. Tak tahu lah Mawib baik kata,
Dia dapat yang sebelah dapat sijil dengan duit 1,000 kan. Tapi yang lain, anugerah lain dapat sijil. Contohnya markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Dapat tak? Boleh buat. Tak pernah MC tahun dinilai dapat satu sijil. Cuba tengok yang selalu MC bukannya tua-tua nak pencen ni dah, yang muda lelo ni. Masa interview sanggup kerja, tak ada hal, sehat, saga buga. Kita kerja sampai malam, tak apa, kek kilang mari 2 hari tak balik cerita. Dia kerja jajab MC. Dia tengok. Orang tua yang lama-lama ni yang nak pencen ni relax kerja steady, sikit-sikit MC, poning sikit MC. Kan? Dapat sijil MC. Itu kira muntah darah pun tetap datang kerja. Kau dah muntah-muntah ni pergi balik ni kan tak dapat sijil kan. Lepas tu tak pernah panjkat merah, dapat sijil. Macam tu lah. Biar dia azam nak jaga attendance. Faham tak? Bila gantung frame sijil dekat rumah, nak tanya, bah tu sijil apa? Ini sijil tak pernah panjkat merah. Maksudnya apa? Maksudnya bah kau tak pernah lambek. Biasa tengok abah lambek ada cara di kuntau tak benar tu tak apa bodoh macam mana kan. Sini panjkat dah pakai tampering kan, pakai ni akad kau pakai ni, pakai tu lagi. Barang diingat kita tak pun berada pada tahun 2016. Tak kisahlah pakai dia. Sebenarnya tak payah panjkat pun tak apa. Yakin dengan pekerja kita tak payah panjkat. Pakai buku macam dulu. Betul tak? Pakai buku macam dulu. Datuk Hasbullah 7.30 pagi sign. Syamsul Amri sama seperti di atas. Lepas tu semua seperti di atas. Serontak sampai kerja tu. Tu sebab jangan dongki-dongki. Biarlah rezeki masing-masing. Kan? Biarlah kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang, tapi dapat suami romantik. 80% pada lelaki romantik mempunyai Roy. Roy. Sebab dengan gaya karakter dia dengan menghibur kan. Michael Maham. Iya. Kan? Biar tak dapat anugerah khidmat cemerlang, anak ramai. Rezeki tu. Ada orang tu kan macam-macam ikhtiar buat tenggang terbalik depan belakang macam dukun tiang jumbo nak. Tak mahu dia beranak. Yang dia sausik jadi. Rabo-rabo terasa jadi. Tiap tahun tanpa gagal dia yang beranak. Dia 5 boleh anak. Tu nyambil balik kerja tu belum betul-betul dia dah. 5 boleh anak Orang yang belum ada anak, syukur boleh tengok wayang ni. Tak ada orang kacau dah. Anak dah ramai tu, wayang apa? Baru duduk, nak kencing. Kau tanyalah nak kencing kan? Siapa yang nak kencing? Semua tahu. Masuk gili-gili ni, tadi apa tak nak kencing? Tadi tak terasa. Seorang ni kencing. Sudah dah selesai semua. Dah, ada dah. Tak ada. Cerita dah habis. Song balik. Tengok ke rumah lah. Itulah. Kan? Syukur. Orang yang ada anak, syukur ada anak. Meriah. Betul tak? Meriah. Berapa ramai orang KL ni. Cuti sekolah mulalah jam soban dah. Ngantar anak di kampung. Menswastakan anak tu ke mak ayah Mak, cuti sekolah, dia orang ni nak balik. Mana dia cakap? Ayat kan. Kau nak menyusahkan mak ayah kau kan? Dah lah hantar budak saja, perangai pula. Orang terbalik rumah wan kan. Ni, lepas tu bila dah hantar balik kampung ke rumah. Bang, sunyi lah rumah kita tak ada anak-anak kan. Nyampah. Apa cuti je lah. Bodabah hati omak tu beli cuti. Bang tak boleh balik bang. Kenapa lah? Cucu kita nak sampai lah tu. Kan? Iya, tu tak kan? Syukur ada anak ramai kan? Lepas tu lupa nak. Halu ngangak halang haji atik.
Siapa nama kau? Kau yo kena den ni. Anak sebelah tak. Abang ni dia marah dengan anak. Ya. Orang lelaki kalau sibuk kan, balik rumah kan, tu dia. Jangan toy masuk bilik kita. Masuk bilik anak dulu. Nak wujud dan kasih sayang kan. Macam mana sibuk? Pukul 2 pagi balik kata lah. Maklum kan sibuk. Kan jawatan bosa-bosa. Sampai rumah ke 2 pagi. Tumbuhkan kawan. Suruh dah bilik tengok anak. Ya Allah. Masuk bilik lah kau bosa. Kalau malam tu nampak ada timbul lah bosa. Ya Allah. Ramai betul. Oh, macam katil hospital, siap label nama. Ada label nama dengan penyakit tu. Ada seorang tak tidur diam, seorang hyperaktif, seorang ceria kan. Tengok berapa orang ubek dalam hidup tu. Lepas tu masuk bilik sendiri. Tengok keikhlasan isteri kita waktu tidur. Kan orang lelaki, tengok. Masuk dalam bilik. Lah kau pun dah bosan. Masuk bila lah kau bosan je tu. Kamu tak bosan, panoh kata lu ceria tidur. Itu paling ikhlas kan. Mana pula dia nak tidur. Habis segala ruang, diameter katil tu dikuasai oleh dia. Itu sebab belajar syukur. Alhamdulillah. Tengok bini kita tidur, kita akan teringat tau. Marin dia punya ni bearing kata macam ni. Lopeh beranak macam-macam, lari urip kutu ini macam-macam. Jangan dongki, betul tak kan? Syukur apa yang kita ada. Ulama ada seorang guru, nama dia Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim. Dia bertanya kepada tamak. Kalau ditanya kepada tamak, kata Syekh ni, kalau ditanya kepada tamak, siapakah ayah kamu? Maka dia akan jawab, nama ayahku adalah keraguan kepada takdir. Kalau ditanya pula, apa tujuan kamu? Apa pekerjaan kamu? Pekerjaanku adalah kehinaan. Dan jikalau ditanya, apakah tujuan kamu? Tujuanku adalah halangan. Itu sebab orang yang tamak, akhirnya dia memang tak dapat apa-apa. Terhalang untuk dapat apa-apa. Itu sebabnya belajar syukur. Alhamdulillah. Tinggal balik bini kita macam mana, beranak macam mana sakit. Ya Allah, sian orang lelaki kalau masuk labor room, nescaya dia akan cakap pada isteri dia, cukuplah. Tak payah kau beranak lagi. Sian abang tengok. Habis bang, cukup kempek. Dah lah tu. Bagi lamat lain pula. Sebab dia sayang kat kita. Faham tu? Mudah, tarik mukul. Tak itu sayang. Kan? Ya, tengok anak, tengok isteri kita kan. Keikhlasannya. Orang perempuan pun kena belajar syukur. Jangan mengungut. Jangan mengungut. Jangan mengungut rumah kita bosan, banyak bodoh nak komen. Syukur tu tanda kita ada rumah. Orang tu rumah pun tak ada, tidur bawah jambatan. Saya tengok ke bangunan dari bumi tu, ke bawah pejabat pos tu, ramai orang tidur ke tembok tu. Kan? Kita mengungut banyak baju nak lipet. Syukur tu tanda ada pakaian. Pergi ke Taman Negara tu, berapa ramai tak berbaju perempuan ni. Tertengok, kan saja tengok. Kita mengungut baju yang kita tampah gaya itu dah tak muat. Syukur tu tanda cukup makan. Itu nak. Kita mengungut suami kita tidur berdongkor. Syukur. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Macam. Saya bagi pilihan jawapan. Kalau lepas ni dia bising, itu jawapannya. Untuk bini kita, faham? Untung dan berdongkor. Kalau dia tidur sebelah orang lain, macam. Nia nampak, kata kan. Tahu tak apa, syukur. Anggaplah itu dendangan yang paling mengasyikkan. Perempuan memang kadang-kadang tak boleh tidur. Oh tak, saya nak tidur Ustaz. Bunyi somong kapal. Sampai pagi tu. Pagi esok tu.
Bang, berapa banyak stesen berlabuh tu belum cerita yang bunyi macam vibrate handphone tu. Kena ingat, dia kalau bunyi macam tu, dia orang lelaki lagi tahu daripada aku, tu makna lagi kuat daripada siap. Yang lagi ponek daripada tu, dia ada bunyi hujung tu sikit. Yang paling ponek kan, dia siap bercakap bahasa Rusia hujung. Tak dapat dipastikan bahasa tu kan. Tu kalau buka kamus tu. Ada seorang perempuan tu dia ngadu, kadang-kadang kan saya tak boleh tidur, saya duduk sebelah suami saya. Saya tengok, dia tengok, duduk tengok. Pernah tak perempuan betul tu? Pernah tak dia tengok lelaki nak jahat? Ya Allah, apa yang ditanggung, ya Allah. Lepas tu, climax tu kan dia siap tercakik tu. Dia letak ke hidung kan, hidup ni kan. Jadi syukur. Tu tak, semua boleh golak, mana apa, mana hiburan tu. Malam kan kalau ada dongan lelaki berlangku tergolak tu. Tu tengok nampak lah. Iya, cuba ambil positif benda tu. Yang tak tahan lah. Dan yang ketiga, jangan sombong. Antara ciri-ciri manusia yang sombong, kan? Dia selain daripada perbuatan dia tu merasukkan bermegah-megah dengan apa yang dia ada, wahal semua tu Allah Ta'ala bagi pinjam, kan? Satu lagi ciri-ciri dia, lepas semayang berkecapui, menabut, mencelina. Macam mana nak cakap dia? Lalu menculik, podasut, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Sombong dengan Allah Ta'ala. Kalau tak nak sombong, istighfar, minta ampun dulu. Sibuk, katalah sibuk benar, istighfar 3 kali, doa, baru bangun. Sakit paut faham, takkan hari-hari sakit paut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Mana kalau pula tu doa apa? Siapa cakap? Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkatan pada kami, fima razaqtana, kepada rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Okeylah doa tu. Itulah. Dia fikir doa menterdarah ya. Dia tak pernah faham pun maksudnya. Betul lah doa tu, kalau nampak hantu tu doa baca. Zap terlintas dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul lagi ni. Hantu tu cakap, Eden nak dimakan. Hantu tu tentu-tentu ingat tu doa makan. Kan? Jangan sombong-sombong. Dia tenang tak nak sombong. Jangan fikir orang yang lebih tinggi daripada kita, fikir orang yang lebih rendah daripada kita, yang lagi susah daripada kita. Kalau kita fikir orang, dia pakai kereta besar tak boleh jadi ni, dia dah ada rumah, dah tambah depan, dan kena tambah depan belakang, dia dah kahwin 1, dan kena kahwin lagi 3. Contoh, dia bukan macam tu. Tengok orang tu, apa kekurangan orang lain, macam tu baca. Bang, anak kita 2, bang, okey tu. Orang faham belum ada anak. Bang, kita belum ada anak. Tak apa, dan ada kau, jadilah. Ayat kan. Kosan ni diam-diam ya. Cawangan baru dibuka. Tiba-tiba kan ada. Dia cakap macam tu, saja. Makna kata syukur dengan apa yang kita ada. Dan satu lagi, cuba baca macam ni. Hidup kita tak panjang. Kenapa nak disusahkan hidup kita ni yang bodoh-bodoh yang tak ada? Hidup tak panjang. Dia sibuk tengok orang tu beli kereta besar, dia beli kereta lagi besar. Lepas tu nanggung hutang sampai tua. Hutang. Sebab tak belajar bersyukur.
hidup tak panjang. Maka Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, uji sehat dengan sakit, uji lapang dengan sempit, uji hidup dengan mati, uji kaya dengan tak, bukan kaya dengan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Pasal nak? Ada orang tu miskin tapi cukup. Zaman Umar Abdul Aziz, ingat tak? Zakat tu tak apa nak bagi, sebab semua orang kaya jiwa. Tak apa, bagilah orang lain yang memerlukan. Aku tak nak duit zakat ni. Bayangkan. Hari ni berapa ramai yang menipu zakat. Kan? Ada sekali dulu tahun lebih kurang 7-8 tahun lepas tu, Bank Rakyat kan dulu dia bagi zakat. Bank Rakyat dia bagi sendiri. Dia tak melalui pejabat agama. Dia tak melalui, nak buat sendiri. Ada satu tempat, saya pergi masa tu, saya ada dalam majlis tu. Suami tu cakap isteri dah meninggal. Isteri tu cakap suami dia sakit tanat. Dua-dua dapat bantuan 1,500. Ya. Sudah bila dah terdedah banyak nakil. Atau lepas tu dia minta Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan ni punya senarai. Macam tu baru betul. Bayangkan. Jadi makna syukur dengan apa yang kita ada. Jangan sibuk tengok. Hidup kita tak panjang. Hidup kita tak panjang. Tak panjang. Mak kita dulu susah hidup tapi cukup. Tu sebab mana pernah dia cakap, apa lagi yang tak ada? Sebab tahu banyak lagi yang tak ada. Tapi mak kita marah, apa lagi yang tak cukup? Maknanya suruh tengok kita, kelengkapan kita cukup lah, walaupun susah. Syukur mak kita dah ajar sebenarnya. Syukur. Bang, Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Apa yang tak cukup dengan saya, dengan lemak yang seperti ini. Abang boleh peluk saya dengan penuh kegembiraannya. Waktu kalau isteri tu berisi peluk, Dunlop pilu, lalak, tak? Yang kuih bersilang. Tak kira lah. Semua syukur. Kuih syukur, lemak pun syukur. Tak? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Betul tak? Ada orang tu elok, sihat dia jalan. Bam! Jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Ingatkan dia mati sebab dalam batu lubang tu. Orang tarik pakai tali. Bila tarik sampai atas, dia tak mati pun dia pengsannya. Bila dia terjaga, bang hebat bang, kenapa dia baru sadar. Kenapa bang jatuh dalam lubang dalam tu bang, tapi tak mati. Ya, mana lubang tu? Dia tinggal lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Jadi jatuh tak mati. Nak tunjukkan bahawa kerahsiaan takdir, tak ada siapa boleh menentukan dia mati macam mana. Benar. Elok dia jatuh lubang dalam tak mati, dia tengok dia mati. Terperanjat. Benar. KL berapa banyak cerita-cerita pelik. Orang tu pergi kedai minum. Minum je ni, sahab. Tapi itu dia macam ngantuk je ni. Kat warung, dia letak tangannya. Tak bongkar-bongkar. Maksudnya tak bangun-bangun. Usik, mati, sonang mati. Ada orang tu tengok Lee Chong Wei smash tak masuk, mati. Yang dapat duit banyak Chong Wei yang mampu kau. Macam tu lah kira kan. Allahu Akbar. Tengok bola Piala Malaysia, penalti paling banyak bagi orang mati. Kan? Zap dia. Ya Allah, dah kau bang, kita menang bang. Kan laki-laki yang menang. Nampak tak? Ya? Itu sebab itu sebab pesan Jibril. Saya tutup ceramah saya ni dengan pesanan Jibril tentang kematian. Jibril beritahu pada Nabi kita, hiduplah kamu semahu-mahunya, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kita pegang benda ni, insyaAllah boleh jaga hidup kita. Ingat pesan Jibril. Hiduplah kamu semahu-mahunya, kerana sampai masanya kamu akan mati. Satu. Kedua,
Cintalah kamu akan sesuatu semahu-mahunya, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan perkara yang kamu cintai. Kau suka kereta, kau suka bini, kau suka rumah, kau suka apa pun, bila mati kau tak bawa semua. Betul tak? Dan yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka hati kamu, kerana sampai masanya nanti kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Maka sebab itulah tajuk kita pada hari ini, berhijrahlah sebelum terlambat. Ramai orang bersiar-siar di atas muka bumi Allah ini tanpa sedar, bersiar-siar, gembira bermaksiat, sampai masa nyawanya sudah mula dipanggil, tersentak dia, baru dia menoleh ke dalam karungnya, masih lagi kosong, tak ada bekalan nak bawa pergi ke akhirat kelak. Saya guna ayat itu supaya, sebab cakap direct tak faham, kena pakai bahasa kiasan, sadap sikit kita berfikir. Mulalah dia update kan, berapa ramai yang bersia-sia, tak boleh kena nama, dan tak apa tak hujung tu. Kan? Tapi mudah-mudahan jadi renungan dan pedoman untuk kita. Jangan menangguh-nangguhkan taubat. Imam Nawawi bagi tahu, taubat macam mana pun mesti ada 3. Taubatan nasuhani 3. Pertama, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kedua, menyesali benda yang kita buat itu. Dan yang ketiga, berazam tak nak mengulangi perbuatan maksiat itu. Bila sebut tentang menyesali, kalau boleh biar dia menangis. Sebab air mata itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ingat. Waktu akhirat nanti, kan, kita bertebaran kepada masyarakat mencari nampak Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman bantu aku, wahai Nabi Ibrahim bantu aku. Semua Nabi-Nabi itu sebut nafsi-nafsi, pandai kau lah masing-masing. Paling hebat tu sebab kita kena sayang Nabi kita, sebab Nabi kita je yang ummati cari umat dia. Yang tak patut benalah kalau kita tak sayang kat Nabi kita. Bukan suami kita yang handsome nak selamatkan kita akhirat besok. Nak selamatkan kita Nabi kita. Bedah punya menangis. Kemudian tak kalau datang api neraka tu kan, bunyi saya tak tahulah, tapi saya ni nak menggayakan. Kuat bunyi dia macam bunyi guruh, yang mana dah terdengar bunyi guruh ni 700 tahun perjalanan, nak sampai dengan aku tu dah dengar bunyi kuat. Nabi halau kata, poilah kau api neraka, poi kau. Tak, lagi datang dah. Jibril datang bagi secawan air, segelas air pada Nabi. Kau jiruskan air ini. Bila disiramkan air itu pada api neraka tu, barulah reda. Nabi tanya, apa isi air tu? Air apa dalam gelas tu? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Paksa diri kita nangis malam. Biarlah kita ni tak pandai nangis pun, nangis, mesti boleh nangis. Ingat dosa kita banyak-banyak. Ya Allah, paksa. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ulama dulu-dulu, menangis sampai buta, nak buta mata lah. Doktor, tabib masa tu pesan, jangan menangis lagi sebab mata kau akan buta. Dia kata, apa gunanya aku ada nikmat mata kalau aku tak menangis kerana Allah. Dia kata macam tu sekali. Mudah-mudahan, kan, ni Safi, berhijrahlah sebelum terlambat. Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menganjur dan sudi mengundang saya pada hari ini. Saya lepas ni nak bekerja, saya berjaya. Ada lebih program lain. Jumpa lagi di lain masa. Dan terima kasih. Sesungguhnya mana baik itu datang pada Allah SWT, menikmati ataupun mencari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Berenang-renang di tasik Cini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini, belum minta air dah dapat. Apa boleh ya? Jam ada lagi betul tu. Pantai Port Dickson, pantainya indah, pasirnya putih berseri-seri. Bukanlah mudah, perkara mudah. Akhirnya sampai hamba kemari. Di antara
pantun ni senang faham. Kalau kat bilik air tu kan, letak pantun, senang faham ni. Baru bersih toilet tu. Tak mahu dia sila jaga kebersihan tandas ni, tak faham dia dah, letak pantun. Saya pergi toilet ada kat tampin tu kan, bersih toilet masjid tu. Tuk siap tu letak pantun, masuk macam ni kan, boleh macam ni, jaga. Lepas ni, boleh letak pantun dalam bilik air. Ada kucing, ada tikus, dah kucing jiwa dah. Dan pantun yang terakhir ni, dan pantun yang terakhir, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Samsul atas ceramah yang tak terigusi yang diberikan selama sejam insya-Allah sebentar tadi. Baiklah, tanpa kita meninggal masa, sekarang kita menjemput Ustaz Abdul Rauf untuk menyampaikan sedera hati kenang-kenangan kepada Ustaz Samsul insya-Allah. Bismillah.